Bila kita mulakan pembelajaran dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, doa banyak-banyak supaya Allah mudahkan kita untuk belajar walaupun dalam keadaan terpaksa belajar sendiri-sendiri dekat rumah, mungkin rasa kurang bermotivasi, rasa kurang selesa kan, duduk seorang-seorang, ada adik-adik beradik yang mengganggu ke. So jangan jadikan ni sebagai alasan ataupun melemahkan kita lah. Jadikan ni sebagai peluang untuk kita menjadikan diri kita ni lebih baik insyaAllah. Okay, so kita nak cover hari ni yang pertama tajuk kala 3. So kala 3 ni yang mana? Okay, dalam jadual berkala, yang kita panggil jadual berkala ni, sekejap cikgu besarkan sikit. Setiap baris ni dipanggil sebagai kala. So atas kali ni ialah kala 1. Okay, atas ni kala 1. Nampak tak? Ni kala 1, ni kala 2, ini kala 3. Untuk sains tambahan ni awak cover kala 3 je. Awak tak belajar kala-kala banyak-banyak dah. Satu kala ni je, kala 3 je awak cover. So sepatutnya tak susah sangat lah. Dia hanya satu kala ni je awak belajar, kala 3. So apakah dia unsur yang terdapat dalam kala 3 ni? Tak banyak pun. Natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosforus, sulfur, klorin dan juga argon. Okay, so awak kena hafal lah kesemua unsur yang terdapat dalam kala 3 ni. Natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosforus, sulfur, klorin dan juga argon. Okay, cikgu beri masa 2 minit boleh? 3 minit ke 2 minit? 3 minit. 3 minit lah untuk awak fikirkan satu ayat untuk awak senang hafal. Unsur-unsur dalam kala 3 ni. Fikir sendiri. Kalau cikgu juga nak buat nama Megat Ali si pencuri sakti Clara Argon. Awak buatlah ayat awak sendiri. Okay? 2 minit je lah. Boleh? Dalam masa 2 minit, kemudian awak tuliskan awak punya ayat tu dekat bahagian chat. Alright? 2 minit bermula dari sekarang. Okay, dah? Dapat dah? Siapa dah ada ayat dia? Tuliskan dekat bahagian chat. Ni cikgu punya. Megat ni cikgu punya, awak tulis. Cikgu nak tengok ramai ni ada 20 orang. 18 orang. Adam Baihaki, Dilia, Anis Izzati, Ifah Nur Aini, Mirza, Muhammad Daniel, Muhammad Nakib, Muhammad Faidul Rizat, Nur Hafizah, Nur Aznira Nadia, Nur Amirah, Nur Umairah, Nur Wardina, Nurul Balkis, Nurul Hidayah, Syazwan, Siti Farisha, Siti Zulaika Syuhada. Nak Maggie, Ali, sebab perisa sardin cap ayam. Okay, menarik. Buat yang awak rasa senang untuk awak ingat. So, nanti awak tahu dah bila dah hafal ayat tu, awak boleh terus tulis. Okay, nama unsur bagi kala 3 ialah natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosforus,
S satu lagi tu apa? Sulfur, klorin dan juga argon. Hafal terus. Baru Dilia je ada. Siapa lagi? Cuba. Tengah load. Wardina tak nampak skrin ke macam mana? Okay, cikgu nak tunjuk ada contoh kawan awak dah buat. Ni. Poster. Tak susah pun buat poster ni. So, masukkan apa dia unsur-unsur dalam kala 3. Ada magnesium, aluminium, phosphorus, sulfur, natrium, argon, silikon, klorin. Kan senang. Buat ni dapat 36. Siapa yang tak buat lagi, masih lagi boleh buat ya. Ada lagi tak yang bagi jawapan? Tak ada dah. Tak ada siapa nak share apa yang awak boleh susun ayat untuk unsur-unsur kala 3. Okay, tak apa. Nanti kalau ada terfikir tu, tulis je dekat bahagian chat So next. Ini ialah unsur-unsur tadi dalam kala 3. Natrium, magnesium, aluminium, silikon, phosphorus, sulfur, klorin dan argon. Okey, kalau kita lihat yang warna hijau ni ialah unsur logam. Okey. Yang kuning ni ialah separalogam, silikon dia separalogam. Manakala fosforus hingga argon ni dia bukan logam. Fosforus hingga argon ialah dalam bentuk gas. So logam, separalogam bukan logam. Dan awak kena tahu bila dia bentuk jirim yang berbeza, maka sifat fizik dia pun berbeza. Nanti kita akan lihat apakah sifat fizik bagi unsur-unsur dalam kala 3. Okey. Sifat fizik unsur kala 3 ni yang pertama ialah bilangan proton pertambahan bilangan proton dia bertambah apabila merentasi kala. Okey, bilangan proton dia akan bertambah. Bilangan proton yang inilah yang nombor atas ni. Mana tadi atas ni? Yang ni. 11, 12, 13 sampai 18 dia bertambah. Yang bawah ni ialah jisim atom dia. Okey, yang ini ialah bilangan proton ataupun nombor proton dia. So nombor proton akan bertambah daripada kiri ke kanan. Okey, merentasi kala. Kemudian saiz atom dia pula berbeza. Walaupun bilangan proton dia bertambah, tetapi saiz atom apabila dia merentasi kala 3 dari kiri ke kanan, saiz atom akan berkurang. Di lain. Kenapa dia berkurang? Walaupun bilangan atom dia bertambah, bilangan proton dia bertambah, dia punya saiz atom akan berkurang. Kenapa saiz atom dia berkurang? Kerana apabila bilangan proton ini bertambah, maksudnya charge positif dalam nukleus akan bertambah. Okey, kalau awak ingat dulu cikgu dah pernah lukis kat dalam kelas kan. Atom ni dia ada nukleus kat tengah. Okey, dalam nukleus ni lah yang ada proton. Okey, proton berada dalam nukleus. Dekat luar nukleus yang mengelilingi nukleus tersebut ialah elektron. Elektron ada dekat luar. Contoh dekat ni, petala yang pertama adalah 2. Okey, kemudian ada lagi petala-petala yang lain, ada lagi elektron. So apa yang berlaku bila bilangan proton dia bertambah, maksudnya dalam nukleus ni charge positif dia banyak. Okay, so bila charge positif dia banyak, dia akan menarik elektron. Elektron yang berada dekat luar ni akan ditarik ke tengah. Okay, menyebabkan saiz atom akan mengecil. So bila dia punya tarikan tu kuat, okay, daya tarikan antara charge positif dan elektron semakin kuat menyebabkan saiz atom akan mengecil. Macam pakai getah yang kuat kan. Bila tarikan getah tu kuat, dia akan menyebabkan saiz atom tu mengecil. Okay, sebab tu saiz atom apabila merentasi kala 3 daripada kiri ke kanan, saiz atom akan berkurang walaupun bilangan protonnya bertambah. Kerana charge positif dalam nukleus itu
akan menarik elektron. Bilangan charge positif dia banyak, dia akan menarik elektron dengan kuat, menyebabkan saiz atom mengecil. Okey. So tadi kita dah lihat juga keadaan jirim dalam bentuk pepejal, separa pepejal dan juga gas. So, semua unsur dalam keadaan pepejal kecuali klorin dan argon berada dalam keadaan gas. Okey. Kemudian sifat fizik unsur skala 3 kita lihat pada takat lebur dan takat didih. Ini memang biasa setiap kali kita belajar tentang unsur dalam jadual berkala, sama ada belajar kumpulan 1, kumpulan 17, kumpulan 18. Semuanya kena refer kepada sifat fizik iaitu takat lebur dan juga takat didih. Okey, sekejap cikgu tengok dalam chat tu dah ada yang tulis. Adam tanya cikgu poster lah hantar hari apa. Okay, hantarlah kalau dapat hari ni, kalau tak dapat next week. Okay, Syazwan jawab nama Muhammad Ali Said, pengsan sekejap. Sebab asam. Sebab okay. Nia makan ayam sambil pegang sebuah cawan ayahnya. Okay, menarik juga. Nak mana abang silikon, fosforus, sulfur, klorin, Nordina. Nasi mak Alia siakap pasal siap klorox ayam. Okey, boleh juga ada klorox sebab dia belah makanan dia kan. Okey, menarik. Boleh teruskan, siapa lagi ada idea masukkan je kat dalam bahagian chat tu. Okey. So kita terus kepada sifat fizik tadi ni, takat lebur dan takat didih. Takat lebur dan takat didih dia pelik sikit. Sebab takat lebur dan takat didih daripada natrium hingga silikon dia bertambah. Macam tadi ni. Natrium hingga silikon, takat didih dia bertambah. Okey. Bertambah plus So dia menjadi makin tinggi takat didih hingga silikon. Tetapi daripada fosforus hingga argon dia berkurang. Dia pelik sikit. Dekat natrium hingga silikon dia bertambah takat didih, daripada fosforus hingga argon dia berkurang. Okey. Kenapa dia macam tu? Okay, takat lebur, takat didih daripada unsur natrium hingga silikon semakin bertambah kerana yang tadi tu adalah unsur yang bersifat logam. So, takat lebur dan takat didih dia akan meningkat apabila saiz atomnya mengecil. Ini bagi unsur yang bersifat logam. Tetapi sebaliknya berlaku pada unsur yang bersifat bukan logam. Bermula daripada fosforus hingga argon, takat lebur dan takat didihnya akan semakin menurun. Okey. Kerana ketumpatan berkurangan. Tadi tu kan unsur-unsur tu dia akan berubah daripada pepejal menjadi gas. Sebab tu takat lebur dan takat didih dia semakin menurun. So boleh nampak perbezaan dekat sini Ni takat lebur, takat didih bertambah. Ini takat lebur dan takat didihnya berkurang. Okey, ataupun semakin menurun. Okey. Itu untuk sifat fizik unsur skala 3. Seterusnya ialah dia ada 3 jenis sifat oksida unsur skala 3. Sebab tu sangat penting awak hafal nama-nama unsur ni. Yang pertama, natrium dengan magnesium adalah oksida base. Base ni apa? Awak pernah belajar juga tingkatan 2. Base ni kita akan tengok nanti dia macam alkali tapi tak macam alkali. Ada beza dengan alkali. Ada orang dia ingat base sama dengan alkali, tak. Sekali lagi kita akan tengok apa beza base dengan alkali. Okey. Yang natrium dengan magnesium oksida adalah oksida base. Aluminium oksida adalah oksida amphoteric. Silikon oksida sehingga klorin oksida adalah oksida asid. So apa beza antara ketiga-tiga oksida ini? Okey. So kita lihat yang pertama, oksida base. Oksida base merupakan oksida logam yang boleh bertindak balas dengan asid. Sebab dia adalah base, kan? Base dia mesti bertindak balas dengan asid. So bila base ini bertindak balas dengan asid, dia akan menghasilkan garam dan air. Okey, contoh oksida base tadi magnesium dan juga natrium. Nama megat natrium, magnesium. So natrium dan magnesium ini akan bertindak balas dengan asid menghasilkan garam dan air. Contohnya magnesium oksida bertindak balas dengan asid hidroklorik, dia akan menghasilkan
magnesium klorida dan juga air. So magnesium klorida ini apa? Magnesium klorida ini ialah garam. Okey, garam. Buruknya adalah tulisan siapa ni? Tak pakai pen. Okey, ini adalah air lah. So hasil tadi adalah garam dan juga air. Magnesium oksida bertindak balas dengan asid hidroklorik menghasilkan magnesium klorida iaitu garam dan juga air. So oksida logam tadi bertindak balas dengan asid menghasilkan garam dan air. Okey, kita lihat yang kedua, oksida amphoteric. Okey, apa beza oksida base dengan oksida amphoteric? Oksida amphoteric ini dia bertindak balas dengan dua. Alkali boleh, asid pun boleh. Sebab tu nama dia oksida amphoteric. So hanya aluminium oksida sahaja yang merupakan oksida amphoteric. So bila aluminium oksida ini bertindak balas dengan alkali atau asid, dia akan menghasilkan garam dan juga air. Sama je. Okey, contohnya aluminium oksida bertindak balas dengan natrium hidroksida. Siapa tahu natrium hidroksida ni asid ke alkali? Siapa nak cuba jawab? Natrium hidroksida ni asid ke alkali? Jadi keyword dia hidroksida dekat belakang tu. Siapa tahu natrium hidroksida asid ke alkali? Okey, Adam kata asid. Kenapa Adam kata asid? Kalau asid biasa nama dia apa? Asid biasa nama dia mesti ada asid kat depan kan tadi. Contoh asid hidroklorik kan. So asid dia ada nama asid dekat depan. Kalau alkali nama dia ada hidroksida dekat belakang. Tu cara awak nak senang ingat. Okay. Asid ada nama asid dekat depan. Alkali dia ada nama hidroksida dekat belakang. So kalau jumpa natrium hidroksida maksudnya itu ialah alkali. Okay. Ini ialah alkali. So, aluminium oksida bertindak balas dengan natrium hidroksida juga akan menghasilkan garam dan juga air. Okey, sama juga dia akan menghasilkan garam dan air. Apabila aluminium oksida bertindak balas dengan asid nitrik, so nama dia ada asid kat depan, so confirm, confirm ni memang asid. Tak payah nak cari lagi dah, memang nama dia asid nitrik. Okey, cuma kalau ditulis dalam bentuk persamaan mungkin awak akan keliru lah. Macam mana nak tahu sama satu asid mana satu alkali. Okey, kalau alkali, contohnya natrium hidroksida, dia punya hidroksida tu, perkataan hidroksida tu OH dekat belakang. Na ialah natrium, OH. Kalau ada OH kat belakang ni maksudnya adalah hidroksida. Natrium hidroksida. Kalau asid, di H dekat depan. H huruf besar, asid. Okay. Kalau asid nitrik, HNO3. Kalau macam tadi, asid hidroklorik, dia H dekat depan. Lepas tu dia ada Cl. Klorin. So hidroklorik, HCl. Asid hidroklorik. Okay. So kalau jumpa ada OH dekat belakang, itu adalah hidroksida, maksudnya adalah alkali. Kalau ada H besar dekat depan, maksudnya adalah asid. So sama juga dia akan menghasilkan garam dan air. Okay. So hanya aluminium oksida, Al2O3 ini sahaja yang merupakan oksida amphoteric. Okay. Satu je. Yang lain adalah oksida asid. Okay, yang lain adalah oksida asid. Kita refer tadi yang ni lah. Okay, oksida base, oksida amphoteric, oksida asid. Okay. So mana lagi? Ada lagi macam tak cukup je ni. Apa yang tak ada dekat sini? Natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosforus, sulfur, klorin. Apa yang tak ada? Siapa perasan apa yang tak ada dekat dalam ni? Siapa perasan apa yang tertinggal? Aluminium ada. Aluminium oksida tadi. Yes, argon. Kenapa argon tak ada? Argon pergi mana?
Siapa tahu kenapa argon tak masuk dalam list tu? Argon tidur. Kan? Argon kumpulan berapa? Argon kumpulan berapa? Kita dah belajar dah sebelum ni. Kumpulan 18. Okay. So kalau di kumpulan 18, kenapa dia tak ada dalam tu? Kenapa dia tak masuk dalam list? Apa sifat kumpulan 18? Yang lain pun bukan logam juga. Ada yang bukan logam. Apa sifat kumpulan 18? Yang paling awak kena ingat. Kumpulan 18 adalah kumpulan yang paling apa? Paling stabil. Dia tidak akan bertindak balas dengan apa-apa pun. Kena ingat kumpulan 18 adalah unsur yang paling stabil. Dia dah 8 kat dalam dia punya kala dia tu. Dia dah 8, dia dah cukup 8 dah. Jadi dia tak perlu bertindak balas dengan apa-apa unsur lain. Sebab tu dia tak masuk dalam senarai. Okay. Kumpulan 18 adalah unsur yang paling stabil, maka dia tidak bertindak balas. Jadi dia tak masuk dalam list oksida-oksida ni. Sebab oksida ni adalah unsur-unsur yang akan bertindak balas. Kumpulan 18 argon dia tidak bertindak balas dengan apa-apa. Okay. Sebab tu penting kita ingat setiap unsur punya properties lah. Dia punya sifat-sifat fizik dan juga sifat kimia dia. Alright, acid, oksida acid. Tadi kita dah belajar oksida base, kita dah belajar oksida amphoteric, yang ketiga ialah oksida acid. So oksida acid dia mesti bertindak balas dengan alkali. Okay, oksida acid tadi dia adalah unsur bukan logam yang bertindak balas dengan alkali menghasilkan garam dan air. So semua tadi bertindak balas, hasilnya ialah garam dan air. Senang je nak ingat. Okay. Contohnya silikon dioksida akan bertindak balas dengan natrium hidroksida. So natrium hidroksida ni apa? Asid ke alkali? Natrium hidroksida asid ke alkali? Alkali, very good. Okay. Natrium hidroksida adalah alkali. So bila dia bertindak balas dengan natrium hidroksida, silikon dioksida bertindak balas dengan natrium hidroksida, dia akan menghasilkan garam dan air juga. Sama, senang. Okay. Boleh faham tak setakat ni? Beza antara oksida base, oksida amphoteric dan oksida asid. Oksida base bertindak balas dengan asid. Oksida amphoteric bertindak balas dengan alkali dan asid. Oksida asid bertindak balas dengan alkali. Alright. Clear? Ada apa-apa soalan? Ada sesiapa yang tak clear? Boleh ya? Kita teruskan. Alright. Kita teruskan, kita lihat apa beza alkali dengan base. Tadi kita cakap alkali dengan base ni tak sama lah. Okey, semua alkali merupakan base. Tetapi tidak semua base merupakan alkali. Baik, macam mana tu? Faham tak? Semua alkali merupakan base. Ni awak belajar dalam matematik set kan? Awak dah pernah belajar dalam matematik kan tajuk set? Apa yang berada dekat tengah ni alkali. Okey, maksudnya semua alkali dia adalah dalam kumpulan base. Tetapi tak semua base adalah alkali. So apa beza base dengan alkali? Okey, base ni terdiri daripada dua kategori. Base yang larut dalam air kita panggil dia sebagai alkali. Manakala base yang tidak larut dalam air, okey, ni tidak larut, yang ni larut. Okey, yang larut kita panggil alkali, yang tidak larut kita panggil dia base saja. Okay. So, contoh bagi base yang larut dalam air ataupun alkali ini ialah yang tadi tu lah, natrium hidroksida, kalium hidroksida. So, bila dia ada hydro dekat depan ni, maksudnya dia dah larut dalam air. Air kan ada hidrogen H2O kan? Sebab tu dia panggil sebagai alkali. Okay. Manakala base yang tidak larut dalam air, dia nama dia oksida sahaja dekat belakang dia. Okay, dia tak ada hidroksida. Dia tak ada hidro tu. Okay, nama dia oksida sahaja. Maka ini ialah base. Dia tidak larut dalam air.
Okey. Kegunaan separalogam. Okey, kita dah habis sifat fizik. So next nak lihat adalah kegunaan separalogam ni dalam kehidupan harian. Okey. Contoh unsur separalogam dikenali juga sebagai metalloid. Okey, metalloid. Satu sahaja unsur separalogam yang dalam skala 3 ini iaitu silikon. Okey, silikon ialah satu-satunya unsur separalogam yang terdapat dalam skala 3. Metalloid bermaksud unsur ini ialah konduktor. Apa maksud konduktor? Besok dengan perkataan konduktor ni, konduktor bas lah, konduktor orkestra lah. Konduktor ni maksud dia apa? Siapa tahu konduktor maksudnya apa? Tak tahu. Konduktor nama lain yang biasa kita guna adalah pengalir haba. Okey, pengalir. Okey, konduktor elektrik, pengalir elektrik, konduktor haba, pengalir haba. Okey, so kena ingatlah. So next time awak jumpa perkataan konduktor ni, awak tahu dia adalah pengalir haba lah kalau kat sini ni, berkaitan dengan haba. So apabila dipanaskan, nama buruknya tulisan. Apabila dipanaskan, metalloid ini akan bersifat konduktor haba. Tetapi dia akan jadi penebat haba pada suhu bilik. So ni adalah satu sifat yang sangat unik bagi unsur separalogam ataupun metalloid. Dia jadi bila panas, dia jadi konduktor haba. Bila suhu bilik, dia jadi penebat. Okay. So apakah kegunaan unsur separalogam bagi silikon? Silikon ni biasa orang buat apa? Contohnya ialah transistor, sel suria, keluli, kaca dan juga kantar lekap. Kita tengok satu persatu. Transistor ni awak pernah belajar mungkin dalam RBT sebelum ni. Okay, transistor ni ada jenis dia, ada jenis N, ada jenis P yang dibentuk di atas permukaan chip silikon. Yang inilah transistor. Kebanyakan alat-alat elektronik yang memang kita gunakan transistor. Contohnya digunakan dalam bita mikro, dalam komputer dan juga kalkulator. Okay. Yang kedua ialah sel suria. Sel suria ni mungkin awak biasa nampak juga. Okay, silikon digunakan untuk membuat panel ataupun sel-sel suria ini. Fungsi sel suria ialah menukarkan tenaga suria kepada tenaga elektrik. So, banyak digunakan dalam alat pemanas air, lampu, kalkulator, jam tangan pun ada. Ataupun di kawasan-kawasan yang susah nak dapat bekalan elektrik pun digunakan sel suria. Seterusnya ialah keluli. Keluli ada pelbagai jenis, ada yang dicampurkan dengan unsur silikon, contohnya keluli alloy. So alloy ni adalah jenis keluli yang lebih kuat lah. Okay. Kaca juga ditambahkan dengan silikon, seperti yang silikon juga digunakan untuk menghasilkan kaca. Kantar lekap, mungkin awak tak tahu. Kantar lekap juga diperbuat daripada unsur silikon, iaitu silikon hidrogel. Saya tak tahu macam mana orang pakai kantar lekap ni. Macam menakutkan je nak pakai kat mata kan. Okay, so kita dah habis skala 3. Ada apa-apa soalan tak? Untuk skala 3, boleh faham ke? Tak ada soalan. So semua orang dah pandai faham berjaya memahami. So check balik. Dah dapat senaraikan unsur skala 3, yang mana sifat logam, yang mana separalogam, yang manakah bukan logam. So kena ingat balik lah ya. Alright, so kita teruskan kepada unsur peralihan. Sebelum tu cikgu nak tunjuk video ni lah. Tadi mungkin ada yang tak sempat nak tengok. Subscribe, comment below if you have any questions. The metals that we meet most often in everyday life are found in the middle block of the periodic table. Okay, ni ialah unsur peralihan. Dia berada dekat tengah cobalt, jadual nickel, berkala unsur kita. Ni platinum, contoh-contoh to name unsur but a few. peralihan. These all belong to a block known as the transition metals. These metals are quite unlike the ones we find in group 1 of the periodic Dia table, beza dengan such as kumpulan sodium and 1. potassium, which in other videos you will have seen are soft, low melting and highly Ni reactive sifat-sifat metals. kumpulan 1.
Most transition metals are Ini similar adalah to each sifat other in fizik that they have bagi high melting points and unsur a much lower peralihan. chemical reactivity, Okay, as dia well as kurang bertindak producing balas. compounds that are brightly colored. Tapi For dia akan example, menghasilkan if we warna compare dalam potassium tindak with balas dia. 6 typical transition metals, pause the video if you wish to study the table for longer. Notice how the transition metals are similar to one another, but quite different to a typical Group 1 metal. Walaupun dia logam, dia tak sama Their dengan greater kumpulan strength satu yang and hardness logam makes alkali. these metals an obvious choice for making things that will also resist reaction with both water and oxygen in the So, environment. banyak digunakan unsur peralihan ni sebab This is the dia lebih compound potassium kurang chloride. bertindak balas berbanding This kumpulan is satu. copper chloride. The 2 just tells you that we're looking at the Cu2 positive ion. Walaupun nama dia This is potassium because chloride, copper, like yang all ni the other copper chloride transition adalah unsur metals, peralihan, can dia ada exist dua in dekat more than one dekat sini ionic form, sebab unlike dia Group 1 menghasilkan metals, cas yang which can berbeza. only be found as positive 1 ions. Kalau Like kumpulan satu potassium hanya in potassium tambah chloride. satu sahaja cas dia. As potassium chloride has no color and copper 2 chloride is a blue-green color, it's reasonable to assume that the color is caused by the presence of the copper positive 2 ion. Warna yang Indeed, terhasil, all warna simple hijau ni compounds adalah of daripada transition warna metals unsur are highly peralihan. colored, unlike those of Group 1, which are all white. One additional property of transition elements, as already mentioned, as they can form ions with different charges. Copper, for Unsur example, peralihan ni dia can boleh also menghasilkan make cas-cas copper yang 1 berbeza. chloride, Contoh ni, where dia copper hasilkan is cas a 2 positive 1 ion positif, and not ni positive positif 2. 1. This has a slightly different color to copper 2 chloride. So, warna yang dihasilkan juga berbeza. Manganese can form ions with a positive 2, positive 3, positive 4, positive 6, Ni and contoh positive 7 unsur manganese. charge, and Dia boleh all show a menghasilkan different color cas-cas yang in its berbeza compounds. dan warna-warna The yang reason why berbeza. these metals can do this is beyond the scope of this video, so you may wish to research it yourself. So in summary, transition metals all have similar and very useful physical and chemical properties. Their atoms can form ions with a variable charge, which also gives them a range of colors in their compounds. If you liked the video, give it a thumbs up. And don't forget to subscribe. Comment below if you have any questions. Why not check out our dengar tak semua? Okay. Sorry ya, kejap. Ada masalah sikit tadi. Alright, kejap. So, faham tak daripada video tadi? Nak masuk unsur peralihan ya. So, kedudukan unsur peralihan tu awak dah tahu dalam jadual berkala, dia dekat bahagian tengah yang ke bawah sikit. Macam mana ada tak jadual berkala ni. Tunjuk ni. Okay. Unsur peralihan tu dia duduk dekat sini. Yang dekat tengah ni. Okay. So, ni semua kita panggil sebagai unsur peralihan. Ada banyak lah. Dan sifat-sifat dia lebih kurang sebenarnya. Dia adalah logam. Semuanya adalah logam. Kita akan lihat sekejap. Okay.
Unsur peralihan terdiri daripada unsur yang terdapat dalam kumpulan 3 hingga kumpulan 12 yang ke bawah tadi itu dalam jadual berkala. Dan semua unsur peralihan merupakan logam. Kebanyakan logam peralihan ialah logam yang biasa digunakan dalam kehidupan harian. Ini contoh logam-logam yang biasa kita jumpa lah. Kromium, kuprum, kobalt, firam, nikel dan juga mangan. Dia walaupun dia logam sama macam kumpulan 1, di logam juga, tetapi unsur peralihan ni dia kurang bertindak balas ataupun dia tindak balas dia perlahan berbanding kumpulan 1. Kumpulan 1 sangat-sangat reaktif sebab dia ada satu sahaja elektron di petala yang paling luar. Jadi dia sangat mudah bertindak balas. Dia akan cepat nak pindah dekat unsur lain. Jadi dia sangat reaktif berbanding dengan unsur peralihan ni dia kurang reaktif. Okay. Dia ada kat sini rupanya. So ni adalah kedudukan unsur peralihan dalam jadual berkala unsur. Kat sinilah. Kalau ni kumpulan 1 pun logam, tapi logam unsur peralihan ni dia kurang reaktif jadi dia lebih banyak digunakan dalam kehidupan harian kita. Okay, ciri istimewa unsur peralihan. Kenapa kita banyak guna unsur peralihan ni? Sebab yang pertama ialah logam peralihan yang mempunyai ciri yang sama seperti logam lain. Okay, sama dengan logam-logam yang lain termasuklah takat lebur dan takat didihnya tinggi. Tetapi ada beberapa keistimewaannya yang tak ada pada logam-logam yang lain. Contohnya, nombor pengoksidaan yang berbeza dalam sebatiannya. Jadi kalau kita lihat, unsur peralihan ni dia boleh menghasilkan cas-cas yang berbeza. Ada yang cas 1, ada cas 2, ada cas 7. Satu unsur peralihan tu dia boleh jadi banyak cas. So dia boleh membentuk, itu yang pertama. Yang kedua, dia boleh membentuk ion kompleks. Tadi nombor pengoksidaan. Yang kedua ialah dia boleh membentuk ion kompleks dengan sebatian yang berwarna. Okay. Dia boleh membentuk ion kompleks dengan sebatian berwarna. Tadi dia boleh menghasilkan bermacam-macam warna yang bright colours, warna-warna yang terang. Okay. Dan yang ketiga, unsur peralihan ni juga dia boleh bertindak sebagai mangkin. Mangkin ni apa pula? Siapa tahu mangkin tu apa? Mangkin apa? Pernah dengar perkataan mangkin tak? Mangkin tengok pernah dengar? Mangkin? Pemangkin? Mungkin pemangkin tu dengar apa dalam tagline apa-apalah. Apa maksud mangkin? Siapa tahu? Apa maksud mangkin? Tak pernah dengar ke? Kalau tak pernah dengar cakap tak pernah. Kalau pernah dengar tapi tak tahu, tak ingat, cakap tak ingat. Pernah dengar tak perkataan mangkin tu apa? Tak pernah. Okey. Pendorong. Almost there. Tapi tak tepat sangat. Mangkin maksudnya bahan yang boleh mempercepatkan kadar tindak balas. Mangkin adalah bahan yang kita tambahkan dalam satu tindak balas tu untuk mempercepatkan kadar tindak balas dia. Okey. Contoh macam awak belajar tingkatan 2 sistem pencernaan kan. Sebenarnya badan kita dia akan menghasilkan enzim. Enzim adalah contoh pemangkin untuk mempercepatkan tindak balas pencernaan tersebut. So dalam kimia pun bila sesuatu bahan tu bertindak balas, kita tambahkan pemangkin atau mangkin ini untuk mempercepatkan tindak balas. So mostly mangkin yang kita gunakan adalah daripada unsur peralihan. Okay. So ni adalah contoh unsur peralihan dan nombor pengoksidaan. Sebab tadi kita dapat lihat nombor pengoksidaan dia berbeza-beza. Ada kromium ni ada 3, ada 6, mangan 2, 4, 7, firam 2, 3. Sebab tu dalam sudut penulisan pun tadi awak nampak dia tulis firam 2 oksida boleh jadi. Ataupun awak boleh nampak firam 3 oksida. Yang ditulis apa ni? Contoh kalau firam 2 oksida tu dibuat dalam kurungan ada 2. Macam tu. Apa nombor pengoksidaan dia 2. Ataupun firam 3 oksida dia akan buat macam ni. 3. Sebab nombor pengoksidaan dia 3. Ataupun sama juga kuprum 1, kuprum 2. Okay, dia bergantung kepada tindak balas tersebut lah di perbezaan dia.
Sebab tu unik unsur peralihan ni, salah satu keunikan dia atau keistimewaan dia, dia mempunyai nombor pengoksidaan yang berbeza. Yang kedua ialah unsur peralihan ni juga dia bertindak tadi sebagai mangkin. Adalah mangkin yang baik dalam tindak balas kimia. Okey. Terutamanya dalam bidang perindustrian, bila kita nak menghasilkan biji terutamanya, kita akan tambahkan mangkin, biji besi, biji aluminium. So dia akan menghasilkan tindak balas yang lebih pantas. Bila dalam industri tu kita nak hasilkan banyak benda kan cepat. So bila kita tambahkan mangkin, dia akan dapat menghasilkan produk dalam kuantiti yang besar dalam masa yang singkat. Okey. Contoh mangkin yang digunakan dalam proses haba, Firom, nak menghasilkan amonia, dia akan tambahkan mangkin. Ataupun dalam proses haba nak hasilkan amonia, dia akan tambahkan Firom. Firom ataupun besi lah, bahasa Melayu boleh panggil besi, bahasa Inggeris panggil iron. Proses penghidrogenan nak hasilkan margarin pun dia tambahkan unsur peralihan iaitu nikel. Ini adalah contoh unsur peralihan yang digunakan sebagai mangkin dalam industri. Margarin kan dia nak hasilkan banyak, so dia akan tambahkan nikel untuk proses penghidrogenan minyak kepada margarin. Okey, seterusnya unsur peralihan juga dia boleh membentuk ion kompleks dan sebatian yang berwarna. Okey, boleh membentuk ion kompleks dan sebatian yang berwarna. Tadi kita dapat lihat dalam video tadi dia tunjuk contoh penghasilan warna-warna daripada tindak balas tersebut. Okey, contoh unsur peralihan dia akan membentuk ion kompleks iaitu struktur ion yang besar. Bila kita sebut ion kompleks maksudnya ion yang besar, dia akan bergabung dengan sebatian lain apabila dia bertindak balas. Okey, ini contohnya ion kompleks yang terhasil daripada Firom. Bila dia bergabung, dia menghasilkan ion yang lebih besar. So ni contoh Firom, dia menghasilkan bergabung dengan ion hexacyanoferrite, dia akan jadi ion kompleks macam ni. Okey. So ini pula warna sebatian yang akan menunjukkan kehadiran ion logam peralihan. Unsur peralihan tu bila dia bergabung menghasilkan satu sebatian, so dia akan mengubah warna sebatian tersebut. So bila ada warna hijau, orang tahu oh ni ada kromium. Warna kuning, oh ada dikromat. Ada warna orange hingga dikromat. Warna merah jambu ada mangan. Warna ungu ada manganat. Sebab tu kalium manganat dia warna ungu. Firom warna hijau muda. Firom 2. Firom 3 warna perang. Kobalt 2 warna merah jambu. Nikel 2 warna hijau. Kuprum 2 warna biru. So warna ini akan terhasil daripada tindak balas unsur peralihan ataupun logam peralihan dengan sesuatu bahan atau sesuatu unsur lain. Okey. Seterusnya ialah sifat fizik unsur peralihan dan juga kegunaan dia. So unsur peralihan ni dia ada beberapa sifat fizik. Okey, contohnya ketumpatan dia tinggi sebab dia logam. Kemudian takat lebur dan takat didih dia tinggi juga sebab dia adalah logam. Konduktor haba dan elektrik yang baik, itu adalah sifat fizik logam juga. Kekuatan regangan yang tinggi, dia boleh mengembang. Macam logam kan dia boleh mengembang. Yang keempat, yang kelima adalah permukaan berkilau. Bentuk logam kan biasanya berkilau. Boleh mulur dan boleh ditempa. Maksudnya boleh diubah bentuk dia. Logam daripada bentuk besar, dia boleh jadi lepeh. Bila kita tempa dia. Dan juga adalah perjalanan keras juga adalah sifat logam. Okey. So, sifat fizik unsur peralihan ini dia akan menyumbang kepada penggunaan dia lah dalam banyak-banyak perkara. So kita lihat satu, permukaan berkilau. Permukaan berkilau contohnya batu permata zamrud. Dia warna hijau sebab apa? Sebab dia ada unsur peralihan. Unsur peralihan apa yang warna hijau? Kromium. Okay. Dalam batu zamrud ni kita nampak ada warna hijau berkilau-kilauan tu adalah daripada unsur peralihan iaitu kromium. Dia jadi cantik dan berkilau. So kebanyakan batu permata yang berwarna itu adalah kerana ada unsur peralihan dalam tu. Warna merah tadi apa unsur dia? So itu adalah unsur yang ada dalam batu permata. Pepejal dia juga adalah keras. Unsur peralihan adalah pepejal yang keras menyebabkan unsur peralihan ni biasa digunakan sebagai alloy. Alloy tu maksudnya ditambahkan, alloy ni adalah unsur peralihan yang ditambahkan beberapa jenis. Beberapa jenis unsur ditambahkan membentuk alloy lah. Alloy adalah lebih kuat daripada besi sebab dia dah tambah beberapa bahan yang lain.
Okey, so bahan-bahan ini dicampurkan, dia akan menghasilkan aloi yang keras dan tahan karat. Okey, contohnya ferrum, karbon dan kromium. Bila dicampur semua, dia akan membentuk keluli tahan karat dan keras. Terusnya ialah sifatnya yang mulur dan boleh ditempa. So, bila kita tambahkan unsur peralihan, kuprum dan zinc contohnya, dia akan menghasilkan aloi yang kita panggil sebagai loyang. Loyang ini dia mulur dan mudah ditempa. Contohnya dia boleh buat sebagai alat muzik. Nak buat dia melingkar macam ni pun boleh sebab dia lebih mulur dan boleh ditempa. Nak bentuk kunci dan alat-alat muzik. Right. Seterusnya, seperti logam-logam yang lain, takat didih dan takat lebuhnya tinggi. Dia bertindak balas sebagai mangkin. Kenapa digunakan sebagai mangkin? Sebab biasanya tindak balas ini bersuhu tinggi. Jadi unsur peralihan ni mempunyai takat lebuh dan takat didih yang tinggi, sesuailah digunakan sebagai mangkin. Okey, contohnya tadi proses haba adalah proses untuk menghasilkan amonia dalam industri. Jadi kita tambahkan ferrum sebagai mangkin untuk menghasilkan amonia. Okey. Ini contoh penghasilan amonia secara industri lah, dia complicated. Dia memerlukan suhu yang tinggi, sangat-sangat tinggi, 400 hingga 450 darjah Celsius, tekanan juga tinggi. So bila kita gunakan ferrum, dia akan lebih mempercepatkan tindak balas. Okey, seterusnya ialah kekuatan regangan yang tinggi. Maksudnya kalau dia adalah ditambahkan dengan unsur peralihan, maka dia dapat menyokong tekanan dan juga beban. Okey, contohnya ferrum banyak digunakan untuk pembinaan jambatan dan landasan kereta api sebab contoh landasan kereta api dia perlu menahan tekanan ataupun beban yang tinggi, sama juga dengan jambatan. So unsur peralihan ini dia ada kekuatan regangan yang tinggi. Okey, unsur peralihan juga adalah konduktor haba dan elektrik yang baik. So kebanyakan perkakas dapur, perkakas memasak ni kita tambahkan dengan keluli yang merupakan konduktor haba yang baik. Keluli ni adalah aloi yang mana kita dah tambah beberapa jenis unsur peralihan dalam tu. Okey, ketumpatannya juga tinggi. Ketumpatan unsur peralihan adalah tinggi, so kita banyak gunakan unsur peralihan ini untuk menghasilkan shilling. Contohnya nikel, kita gunakan untuk buat shilling. Okey, yang terakhir, inovasi dalam menggunakan unsur peralihan ni, sebab dia ada banyak keistimewaan, biasa saintis dia akan buat ujian lah. Dia cuba tambah unsur ni dengan unsur ni jadi apa, unsur dengan ni, unsur ni jadi apa. Adakah dia menghasilkan aloi yang lebih kuat, aloi yang lebih ringan kan. Dia ada keadaan kita kena gunakan aloi yang lebih ringan. Contohnya macam nak buat kapal terbang kan. Kalau boleh kita nak hasilkan kapal terbang yang lebih ringan supaya kita boleh maksimumkan beban dalam tu. Kapal terbang nak terbang, kalau dia terlalu berat, dia terpaksa menggunakan lebih banyak minyak kan. So dia nak maksimumkan kita boleh letak banyak barang, kita boleh letakkan banyak orang, tapi kita nak kapal terbang yang lebih ringan. So ni adalah bagaimana inovasi sangat penting untuk menghasilkan alat-alat yang lebih berkualiti, yang lebih sesuai. Kalau orang zaman dulu handphone berat kan, tapi sebab kalau zaman dulu handphone berat sebab apa? Bateri dia berat. Sekarang ni orang dah banyak gunakan unsur-unsur peralihan, dimasukkan dalam bateri, so kita boleh dapatkan bateri yang lebih ringan. So itu adalah kemudahan daripada inovasi yang menggunakan unsur peralihan. Contoh ni inovasi keluli tahan karat. Kalau pernah nampak kat rumah-rumah yang ada pagar warna macam ni kita panggil stainless steel lah, keluli tahan karat, sangat mahal. Berbelas-belas ribu untuk satu pagar ni. Tapi kelebihan dia adalah dia tahan lah, sangat tahan. Walaupun setiap hari berhujan panas, dia tak berkarat. Sebab tu harga dia sangat mahal. Okay. Contoh pagar dia buat daripada besi sahaja, walaupun kita cat kan, dia akan berkarat. Tak lama lepas tu dia akan berkarat. Okay, sebab kadaran udara dan air setiap hari. Dia akan membentuk karat yang kita panggil sebagai ferrum oksida. Ferrum oksida ni karat, kalau pernah tahulah. Ferrum oksida ni adalah nama bagi karat. Okay, tak nampak. Okay, nama kimia bagi karat ialah ferrum oksida. Okay. Oleh sebab besi atau ferrum merupakan satu unsur peralihan, maka inovasi perlu dilakukan agar pengaratan dapat diatasi. So kita tambahkan bahan-bahan lain untuk mengelakkan daripada dia mudah berkarat.
contohnya ditambahkan kromium. Kalau biasa nampak orang kata krom kan, disadur dengan krom. Itu adalah kromium. Warna krom tu kan macam warna silver. So bahan ini dapat mengurangkan karat lah, ataupun dapat lebih tahan karat. Dan dia bergantung kepada peratus kandungan unsur kromium tersebut. Bergantung kepada peratus kandungan. Kalau lebih banyak kromium maka dia lebih tahan karat. Tapi harga dia lebih mahal lah. Okay. So kita habis untuk unsur peralihan. Ada apa-apa soalan? Clear ke? Kalau faham, cikgu nak tanya soalan. Okay, ini buku teks awak. Okay, tadi cikgu dah tunjukkan untuk titik 6 bagi bab ini, awak kena buat dua. Satu yang patut awak buat semalam lah, poster untuk kala 3. Yang kedua ialah aktiviti 3.14 ini pun adalah titik 6. Okay, yang mana awak kena hasilkan persembahan multimedia mengenai inovasi bahan yang terbuat daripada unsur peralihan. So awak kena cari maklumat lah, cari info dalam internet. Apakah contoh-contoh inovasi yang menggunakan unsur peralihan? Kalau tadi awak dah belajar, ditunjuk contohnya pagar yang diperbuat daripada keluli tahan karat stainless steel. So sekarang awak boleh cari lagi apa lagi bahan-bahan ataupun inovasi lain yang menggunakan unsur peralihan secara berluas. Contohnya yang diberi dalam ni, digunakan wayar elektrik dan alloy tahan karat. So ni boleh buat individu atau berkumpulan. Okay. Maksimum kalau berkumpulan 4 orang. So individu buat seorang ataupun awak nak buat 2 hingga 4 orang dalam satu kumpulan. Kemudian awak kena kumpulkan maklumat, cadangkan inovasi ke atas peralatan dengan menggunakan unsur peralihan untuk menjadikan peralatan tersebut lebih efisien. Contoh-contoh yang cikgu cakap tadi lah, kapal terbang ke, helikopter ke, mungkin drone ke, macam ni kita nak. Apa dia bahan-bahan yang sesuai digunakan, bahan unsur peralihan yang sesuai digunakan untuk menjadikan alat-alat tersebut dia lebih efektif. Okay? Faham ke? Poster tu boleh lukis, boleh. Kalau awak tak ada apps nak buat ataupun tak ada alat gadget nak guna, nak buat, boleh buat lukisan pun boleh, tak ada masalah. Okay? Untuk ni pun kena buat aktiviti 3.14 ni. So next week awak boleh present dah. Bentangkan sekumpulan dengan menggunakan paparan multimedia. So terpulang awak nak buat dalam bentuk poster boleh, awak nak buat dalam bentuk PowerPoint boleh, awak nak buat dalam bentuk video pun boleh. Okay. So ni aktiviti untuk TP6. Siapa yang nak mencapai TP6, awak boleh cuba buat. Right. So last kali, sebelum kita berakhir, cikgu nak tanya soalan lah. Nak make sure awak faham. Okay. Mana tadi? Okay. First, senaraikan unsur kala 3 yang bersifat logam. Senaraikan unsur kala 3 yang bersifat logam. Okay. Cikgu nak panggil nama. Nur Amirah. Nur Amirah ada? Okay, boleh tak senaraikan unsur yang bersifat logam. Unsur kala 3 yang bersifat logam. Natrium, magnesium, aluminium. Okay. Betul. Next. Siapa boleh berikan unsur yang bersifat separa logam? Okay. Ada orang kat tangan tadi. Siapa ni? Muhammad Daniel. Okay. Tulis je, tulis dekat bahagian chat. Ya, betul. Jawapannya ialah silikon. Betul juga Hafizah dan Nakib.
Okey, yang manakah yang merupakan bukan logam? Okey, cuba nak panggil nama lah, nak tengok ni wujud ke tak wujud orang ni. Tentang dia buka je. Lepas tu dia lari pergi tempat lain. Fairul Rizal, are you there? Mana ni Fairul Rizal? Okey. Dia mesti ada fosforus. Mana Fairul Rizal? Okey, mana? FSCL, amboi. Dia pakai short form terus. Boleh, betul. Okey, fosforus, sulfur, klorin dan juga argon. Okey, next ialah jelaskan perubahan sifat fizik yang berlaku apabila melintasi skala 3 dari segi saiz atom. Okey, saiz atom. Kita guna saiz atom dulu. Nurul Balkis. Nurul Balkis ada? Okey. Apakah perubahan bagi saiz atom bagi unsur skala 3 daripada kiri ke kanan? Saiz atom semakin berkurang. Okey, betul. Next. Bilangan proton daripada kiri ke kanan. Bilangan proton daripada kiri ke kanan. Siti Zulaika. Ada Siti Zulaika? Okey. Bilangan proton dia bertambah atau berkurang? Nampak ke tak ni? Susah. Bertambah, betul. Okey. Keadaan jirim. Yang manakah berada dalam bentuk pepejal, yang manakah separa pepejal, yang manakah separa pepejal. Yang manakah adalah dalam bentuk bukan pepejal. Aku nak panggil apa Oi, ramai dah lari ke? Ifah Nur Aini. Okey. Keadaan jirim. Okey, Adam Baihaqi dah tolong jawab. Ifah ada Ifah? Okay, next. Takat lebur, takat didih. Takat lebur, takat didih. Okay, tak apa Ifah. Cikgu nak panggil Nur Aznira Nadia. Siapa yang senyap-senyap, cikgu panggil ya. Boleh? Takat lebur dan takat didih. Macam mana nak terangkan tentang takat lebur dan takat didih dia? Kalau nak buka mic jawab pun boleh ya. Kalau tak nak tulis, buka mic je jawab.
Boleh tak Aznira? Uh, Tempatan pula last. Takat lembu, takat didi dia berbeza sikit kan sebab dia bergantung kepada keadaan jirim dia. Kalau yang logam, takat didi dia apa? Kalau yang bukan logam, takat didi dia apa? Okey, daripada unsur natrium hingga silikon bertambah, dari fosforus hingga argon menurun. Yes, very good, betul. Okey, dan yang terakhir, ketumpatan. Tumpatan cikgu nak panggil ni. Ainur Izwan. Ainur Izwan ada? Panggilan kepada Ainur Izwan, adakah anda berada di sana? Panggilan yang terakhir kepada Ainur Izwan. Alright, ada. Boleh tak terangkan tentang ketumpatan unsur kala 3? Tak dengar? Terangkan tentang ketumpatan unsur kala 3. Merentasi kala 3 daripada kiri ke kanan. Tumpatannya bertambah ke berkurang? Nakib kata berkurang. Kenapa berkurang Nakib? Ain ada jawapan? Tak dengar, lain slow. Okey. Betul, jawapan dia berkurang sebab yang sebelah kiri tu adalah pepejal, yang sebelah kanan tu adalah gas kan. So, yes, very good Hidayah. Daripada pepejal kepada gas. So, semua dah pandai ni. Okey, seterusnya nombor 3, berikan contoh oksida base. Ingat lagi tak? Manakah contoh oksida base? Cikgu nak panggil siapa lagi yang belum ni? Siti Farisha. Siti Farisha Umairah. Bagus Nakib. Yes, very good. Siti Farisha Umairah ada? Boleh tak berikan apakah unsur yang merupakan oksida base? Oksida base dia bertindak balas dengan asid. Ada 2 ya? Ada 2 oksida base. Magnesium oksida dan sebelum magnesium tu apa? Natrium, betul. Okay, natrium dan juga magnesium. Alright. Yang kedua, oksida amphoteric. Satu je. Oksida amphoteric. Oksida amphoteric ni dia boleh bertindak balas dengan asid dan juga alkali. Okey, cikgu nak panggil siapa lagi belum ni? Syazwan. Ada Syazwan ada? Syazwan dah hilang dah. Okeylah, cikgu panggil orang lain lah. Amirah. Nur Amirah. Apakah unsur yang merupakan oksida amphoteric? Satu je. Kalau dah hafal susunan tu senang. Natrium, magnesium dah. Lepas tu apa? Yes, aluminium bertindak balas. Oksida amphoteric maksudnya dia bertindak balas dengan 2. Asid boleh, alkali pun boleh. So jawapannya adalah aluminium. Aluminium oksida dia akan bertindak balas dengan asid dan juga alkali, menghasilkan garam dan air. Okey, dan yang ketiga ialah oksida asid. Apakah unsur-unsur yang merupakan oksida asid? Okey, cikgu nak panggil siapa belum lagi ni? Syuhada. Syuhada.
Boleh Syada? Syada boleh? Apa dia contoh unsur yang merupakan oksida? Yes, oksida asid. Silikon, fosforus, sulfur dan klorin. Yes, very good Syada. Adam Baihaki. Betul, oksida asid. Okay. So next kita lihat. Berdasarkan maklumat di bawah, apakah unsur separa logam tersebut? Digunakan secara meluas membuat chip komputer membentuk polimer dengan oksigen untuk memastikan bahan kadis air. Okey, so apakah nama bahan? Dia dah bagi tahu kat sini unsur separa logam. So ada satu sahaja unsur separa logam. Apakah unsur tersebut? Silikon. Very good Hafizah. Okey. Apakah hasil tindak balas oksida amphoteric dengan natrium hidroksida? So hasil dia apa? Dia sama je semua oksida dia menghasilkan bahan yang sama. Tukarlah nama apa pun, sama je bahan akhir dia. Tindak balas akan menghasilkan apa dan apa. Dia nak panggil Hanis. Hanis ada Hanis? Hanis tak ada ke? Okey lah, diorang tolong jawab dah. Okey, terima kasih Hafizah. Jawapannya ialah silikon. Okey. Sorry, tak jawab lagi. Itu yang tadi atas ni nombor 4. Nombor 5, siapa nak jawab? Apakah hasil tindak balas oksida amphoteric dengan natrium hidroksida? Apa jawapannya? Menghasilkan apa? Semua sama, menghasilkan apa dan apa. Menghasilkan apa? Garam dan air. Betul. Terima kasih Aznira. Okey, yang terakhir, bezakan antara base dan alkali. Apa dia base dengan alkali? Bezanya ialah alkali ialah larut apa? Alkali ialah base yang larut dalam air. Betul. Bagus Farisha. Boleh larut dalam air. Base dia tak larut dalam air. Okey. So, kita nak lihat pula soalan. Ini semua sebenarnya cikgu nak suruh awak tulis nanti dalam buku latihan. So, kita dah bincang dekat sini. Senang. Alamak. Kat sampai mana dah tu. Aduh, laju sangat pula. Ni tadi. Ni. Belum. Okay, kita tengok soalan yang last kali. Ini uji minda 3.6. Senaraikan 6 nama unsur peralihan yang terdapat dalam jadual berkala unsur. Cepat cari kat mana ni 6 unsur peralihan. Kalau awak ingat tadi cikgu ada sebut nama dia. Cerium, chromium, nikel, apa lagi? Mangan. Ingat lagi? 6 unsur peralihan dalam jadual berkala unsur. Senaraikan 3 keistimewaan unsur peralihan. Apakah unsur peralihan ada pada cincin batu delima yang menghasilkan warna merah? Ni awak boleh cari nanti. Pelayan ni awak boleh buat sendiri nanti. Okey, tugasan awak untuk tutorial, kita ada waktu tutorial sebenarnya dari pukul 12 hingga pukul 1 ni. So tugasan awak ialah yang pertama tadi awak buatlah dalam buku latihan uji minda 3.5 yang kita dah bincang tadi. Okey, yang ni. Salin dalam buku latihan, tulis jawapan. Dan juga uji minda 3.6. Yang ni pun sama, boleh cari jawapan dia. Ini senang je. Okey. Dan juga cikgu akan hantar slide ni dalam grup Telegram.
So nanti awak boleh jadikan sebagai nota. Sama ada awak nak salin balik pun boleh, awak nak print pun boleh. Tak ada masalah. Okay, jadikan ni sebagai nota awak. So untuk 3.5 dan juga 3.6 tajuk hari ni. Okay, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan ke? Okay. So hopefully semua orang faham tajuk hari ni. 3.5 dan 3.6 tak susah sangat sebenarnya. Cuma ada banyak istilah-istilah yang baru. Dan sama juga dengan apa kita dah belajar sebelum ni. Ingat sifat fizik, sifat kimia dia. Apa perubahan-perubahan dalam sesuatu kala ataupun kumpulan. Okay. Dan bagaimana kegunaan ni dalam kehidupan. Okay, Ifah kalau tak dengar nanti cikgu akan hantar video yang cikgu dah rekod ni.